Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira binti Zahari dari kelas 2421A. ID number 2021865258. Berdasarkan slide pertama ini adalah pengenalan ataupun dikenali sebagai Introduction Liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme ini dikenali sebagai dari segi falsafah adalah kebebasan individu atau sebagai ahli ataupun nilai politik yang tertinggi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme ini dipanggil sebagai seorang yang liberal. Walau bagaimanapun, maksud ataupun perkataan liberal ini mungkin berubah mengikut sesebuah tempat ataupun negara. Seterusnya, liberalisme juga menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang seseorang. Ia memberi fahaman liberalisme moden ataupun dari zaman pencerahan di dunia barat sekarang kini ataupun mengandungi pemikiran politik yang luas dan kaya dari segi sumber. Liberalisme juga menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal seperti hak-hak raja yang diberikan oleh Tuhan ataupun status yang berasaskan keturunan ataupun dari institusi-institusi agama. Slide yang kedua adalah konsep liberalisme. Kita ada 3 aspek liberalisme, iaitu yang pertama, kebebasan. Setiap individu ada kebebasan untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan. Maka pihak pemerintah ataupun pihak kerajaan tiada hak ataupun tidak mempunyai kuasa untuk membuat peraturan ataupun tegahan terhadap individu tersebut. Yang kedua adalah dari aspek individualisme. Individualisme itu mengandungi 2 pengertian, iaitu yang pertama dari sikap keakuan ataupun cinta terhadap diri sendiri. Pemahaman ini menguasai pemikiran orang Eropah sejak zaman kebangkitan Eropah sehinggalah abad sekarang, iaitu abad ke-20. Yang kedua ialah dari kemerdekaan diri, dan ini adalah fahaman baru dalam anutan liberalisme ataupun kita panggil perkataan baru pragmatisme. Aspek yang ketiga adalah rasionalis ataupun keutamaan menggunakan akal. Penggunaan rasionalisasi atau dalam bahasa Arab disebut aqlaniyun, iaitu mendewakan akal. Ini bermaksud penggunaan akal semata-mata untuk mencari dan mencapai kepentingan sendiri ataupun manfaat tanpa memerlukan kekuatan ataupun pertolongan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Islam binti Zahari. Saya akan membentangkan tentang ancaman yang pertama, iaitu gerakan LGBT yang menuntut hak keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada era globalisasi ini, LGBT ataupun dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual dan transgender tidak lagi asing bagi masyarakat kerana ianya semakin berleluasa di seluruh dunia, termasuklah Malaysia. Hal ini pada mulanya dipandang enteng oleh pelbagai pihak untuk tidak membenterasnya sejak dulu lagi, sebelum menjadi satu ikutan pada masa moden ini, kerana masyarakat senang dipengaruhi oleh trend masa kini. Hukuman sejenis ini telah berlaku sejak zaman Nabi Lut, di mana kaum-kaumnya melakukan hukuman sejenis melalui surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Surah ini telah menunjukkan bahawa apabila masyarakat beragama Islam terjebak dengan LGBT, sudah pasti menimpa akibatnya bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Sudah jelas lagi bersuluh tentang akibatnya terjebak dalam LGBT, tapi ramai masyarakat masih mengikutinya kerana beranggapan bahawa LGBT merupakan perkara remeh dan ingin mengikuti perkembangan trend di dunia ini. Selain itu, LGBT merupakan satu jenayah bagi kaum Islam yang tidak patut dilakukan sama sekali. Atas kesalahan jenayah syariah wilayah-wilayah persekutuan 1997 memperuntukkan di kesalahan yang berkaitan perlakuan LGBT seperti perbuatan liwat, iaitu melakukan hubungan sejenis antara lelaki, musahakah, iaitu melakukan hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan, dan perbuatan orang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam atas tujuan tidak bermoral. Namun, kesalahan liwat ini telah diisytihar tidak berperlembagaan dan tidak sah di Selangor. Malaysia tidak lari daripada cubaan untuk pengiktirafan hak golongan LGBT. Sebagai usaha untuk memberi pengiktirafan hak sama rata kepada golongan LGBT, Gabungan NGO Hak Asasi Manusia, Komango, telah menuntut Malaysia menerima syur-syur mereka dalam semakan berkala sejagat UPR tahun 2013. Anjuran Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Geneva, Switzerland. Tuntutan Komango berkaitan LGBT adalah seperti berikut.
Tuntutan pertama ialah menuntut Malaysia supaya menerima hak SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity, pengiktirafan orientasi seksual LGBT sebagai hak-hak asasi manusia sejagat. Tuntutan kedua ialah Shore meminda Seksyen 377A Kanun Kesiasaan berhubung jenayah liwat, ujahan bahawa jenayah liwat merupakan undang-undang yang tidak lagi relevan dan ketinggalan zaman. Tuntutan ketiga ialah Shore agar elemen-elemen kesalahan jenayah syariah dimasukkan oleh pindaan terhadap kesalahan jenayah syariah dan elemen-elemen yang didakwa sebagai mengganggu kes peribadi. Pada tahun 2007, bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah bertindak balas terhadap tuntutan sivil yang difailkan oleh Anwar pada tahun 1998 di mana beliau didakwa dengan rasuah dan liwat. Mahathir Mohamad telah menyatakan bahawa seorang homoseksual tidak sepatutnya memegang jabatan awam di Malaysia dan bahawa dia tahu Anwar adalah seorang homoseksual kerana pemandu kereta lelaki Anwar dan seorang penulis suara lelaki kedua-duanya dinyatakan di mahkamah bahawa mereka telah melakukan hubungan seksual dengan Anwar. Hal ini menunjukkan bahawa apabila pemimpin negara sebegini, apatah lagi keadaan rakyat jelata. Hal LGBT ini tidak patut diikuti dan mendapat hak keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi di Malaysia. Kerana ianya akan mengganggu perkembangan di Malaysia kerana Malaysia terdiri daripada banyak rakyat yang beragama Islam. Jika LGBT ini terus berleluasa dalam kalangan masyarakat beragama Islam, sudah pasti negara hidup dalam porak-poranda kerana terpesong daripada landasan yang benar. Masyarakat beragama Islam bukan sahaja mengalami hidup yang tidak tenteram di dunia, malahan di akhirat juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisha Dana binti Anwar. Saya akan membentangkan mengenai ancaman dua, iaitu pertikaian tentang ibadah korban dan juga kesalahan pengujahan berhubung ibadah korban. Pada 1 dan 10 September 2017, Siti Kasim telah menyatakan pandangannya mengenai topik ibadah korban dalam Islam. Semasa menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Haji, Siti Kasim menegaskan bahawa pengorbanan bukanlah rukun Islam. Siti Kasim berpendapat bahawa ayat korban telah disalah tafsir oleh ulama dengan cara yang baru. Dalam pengujahannya yang ringkas, Siti Kasim berpandangan bahawa Al-Quran tidak pernah berdakwah bahawa Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya kerana Allah SWT tidak mungkin memerintahkan perkara yang mungkar. Selain itu, mendapatkan kritikan banyak pihak, Siti Kasim telah memaknai pandangannya menerusi laman Facebook pada 10 September 2017. Template kali ini lebih panjang dan tersusun dengan membagikan hujannya kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, menurutnya membaca surah Al-Safat tidak menjelaskan dari mana datangnya mimpi itu. Yang kedua, membunuh makhluk yang tidak bersalah dianggap sebagai kesalahan moral bagi beberapa agama. Menurutnya, tidak mungkin Dewa Kristian memerintahkan atau memerintahkan untuk membunuh jiwa yang tidak bersalah. Yang ketiga, Allah SWT tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak bermoral. Padahal, tafsir yang dilakukan para ulama terdahulu sebelum ini adalah ajaran Al-Quran. Seterusnya, kesalahan pengujahan berhubung ibadah korban. Memandangkan dua hujah utama yang dikemukakan oleh Siti Kasim berkenaan tafsir baharu ayat 108 surah Al-Safat. Mari kita kupas satu persatu hujah yang dikemukakan, iaitu yang pertama, menurut Siti Kasim, Al-Quran tidak pernah menceritakan dari mana asalnya mimpi itu. Bahagian tentang mimpi Ibrahim terdapat dalam bahagian 102 dari surah Al-Safat. Maksudnya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Yang kedua, dakwaan Siti Kasim bahawa 3 perkataan daripada surah Al-Safat ayat 107 disalah tafsirkan adalah tidak benar sama sekali. Berdasarkan analisis makna baru yang dibawa oleh beliau, terdapat jurang yang tiba, iaitu Siti Kasim menegaskan bahawa kata Fadainah berarti konsesi dan bukan kita tebus. Dalam hal ini, Siti Kasim salah mengutip ayat tersebut. Ayat yang menyebutkan kata fidyah dalam surah Al-Baqarah ada pada ayat ke-184 yang berbunyi, maksudnya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa
untuk membayar fidyah, iaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Assalamualaikum, nama saya Nur Daryani binti Mazani dari kelas RBA 2421A. Nombor mencik saya adalah 2021617294. Dan hari ini saya akan membicarakan tentang ancaman yang ketiga, iaitu hak kebebasan untuk murtad bagi orang Islam. Konsep hak kebebasan untuk murtad bukan lagi isu yang asing di Malaysia. Namun begitu, konsep hak kebebasan itu mempunyai tafsiran yang luas dan perlu difahami sepenuhnya oleh semua pihak. Persoalan mengenai murtad sebagai hak kebebasan beragama adalah sukar untuk ditafsirkan jika mengikut sistem penghakiman di Malaysia. Hal ini adalah kerana kebanyakan kes murtad di Malaysia akan dibicarakan di mahkamah sivil berbanding mahkamah syariah. Antara isu-isu yang tular mengenai hak kebebasan di Malaysia adalah kes Lina Joy, yang mana peguamnya menyalahgunakan perkara 11/1 Perlembagaan Persekutuan sebagai hujah bagi menolak keistimewaan kedudukan agama dalam kedudukan agama Islam dalam perlembagaan Malaysia. Hukum tersebut juga menyalahgunakan konsep sama rata yang tertakluk dalam perkara 8/1 Perlembagaan Persekutuan. Tambahan pula, terdapat golongan Islam liberal di Malaysia yang telah menyalah tafsir mengenai hak kebebasan beragama Islam dengan potongan ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama. Berkaitan dengan 3 isu di atas, marilah kita kupas satu persatu dan berhujah mengenai isu-isu tersebut. Yang pertama, berdasarkan perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf bahawa kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan, tapi masih boleh menganuti agama-agama lain seperti Buddha, Kristen atau Hindu bagi masyarakat yang lain. Ini adalah bersesuaian dengan perkara 11/1 Perlembagaan Persekutuan, yang mana masyarakat Malaysia yang lain mempunyai hak kebebasan mereka tersendiri untuk menganuti agama-agama mereka. Yang kedua, perkara 8/1 Perlembagaan Persekutuan adalah berkaitan hak yang membenarkan untuk mendapatkan perlindungan keselamatan tanpa mengira agama dan bangsa. Yang ketiga, menurut ulama, potongan ayat 256 itu adalah terpakai bagi orang bukan Islam yang mana mereka tidak boleh dipaksa untuk menganuti agama Islam kecuali dengan kerelaan diri sendiri. Walau bagaimanapun, bagi orang yang beragama Islam yang berkeinginan untuk keluar pada agama Islam akan dikenakan hukuman di dunia maupun akhirat. Sesungguhnya, hukuman untuk murtad itu adalah haram dan akan dimasukkan ke api neraka di akhirat kelak. Sesungguhnya, terdapat dalil as-sunnah yang sahih, iaitu sabda Nabi Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang menukar agamanya ataupun murtad, maka hendaklah kamu membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kanisa Zazmi akan membentangkan tentang kesan terhadap liberalisme. Pengaruh liberalisme ini telah berkembang dan menjadi budaya masyarakat Malaysia. Walaupun prinsip Islam liberal diharamkan secara jelas, namun nilainya masih berkembang dalam masyarakat Islam di negara kita dan juga di negara luar. Sebagai contoh, keluarga yang mempunyai kawalan mutlak terhadap kebebasan anak-anak mula terhakis apabila merasakan anak-anak perlu diberikan kebebasan. Anak yang berkejaya menjadikan ikatan kekeluargaan itu semakin longgar kerana kesibukan masa dan harus berlaku profesional di dalam kerjaya. Inilah yang dinamakan kebebasan, sehingga kebebasan ini memberi kesan kepada kebebasan orang lain. Kesan ketiga adalah timbul satu tindak balas kepada aliran yang tertutup atau cuma. Menurut mahir liberal, media masa tidak ubah seperti pedang dua mata. Dalam melakukan isu liberalisme agama tidak dapat dinafikan, media masa menyampaikan betapa bahayanya aliran pemikiran tersebut kepada umat Islam. Namun, yang menjadi masalahnya apabila pemaparan isu liberalisme agama itu digunakan oleh media masa condong ke arah negatif. Hal itu akan menjadikan satu ancaman kepada Malaysia yang dihuni oleh pelbagai penganut agama sehingga menimbulkan konflik antara agama serta menggugat keharmonian. Pada zaman ini, media sosial telah berjaya dalam membentuk berbagai jenis idea dan pemikiran yang akan mempengaruhi pelbagai pandangan, gaya hidup dalam sesebuah masyarakat, bangsa dan negara.
Antara lain, wujudnya fahaman dan falsafah sekularisme di dalam sistem adalah disebabkan oleh pemikiran Islam liberal berasaskan pemikiran sekularisme. Golongan ini merasakan nilai manusia boleh berubah mengikut keadaan, ruang dan tempat. Bagi orang yang tidak mendalami akidah Islam dan juga syariatnya, akan memandang baik ideologi sekularisme ini dan mudah terpengaruh dengannya. Sekularisme merupakan ideologi yang telah digerakkan oleh Barat serta musuh-musuh Islam dalam memastikan nilai-nilai agama, khususnya Islam, tidak menjadi asas dalam kehidupan manusia. Berdasarkan beberapa artikel, sekularisme adalah salah satu kesan selepas kemunculan isu liberalisme. Di samping itu, liberalisme membatalkan akidah. Secara tegasnya, bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diredai Allah. Allah berfirman bahawasanya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak adalah orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 84. Fahaman ini adalah sangat salah dan boleh membatalkan akidah Muslim terutamanya. Akidah merupakan tapak Islam. Tanpa tapak yang kukuh, maka runtuhlah sebuah agama tersebut. Dan akidah juga merupakan konsep paling asas dalam Islam yang perlu diutamakan agar sentiasa kekal murni dan tidak tercemar oleh mana-mana faktor pencemaran. Jika runtuhnya akidah umat Islam di dunia ini, maka hancurlah Islam di segenap dunia. Akhir sekali, wujud fahaman humanisme. Humanisme merupakan fahaman yang mengangkat tinggi nilai dan taraf manusia. Pada awalnya, humanisme merupakan sebuah konsep monumental yang menjadi para Islam yang bersifat humanisme ini sebagai pegangan untuk mempelajari kesempurnaan dan kemampuan manusia di alam semula jadi dan di dalam sejarah, sekaligus mengubah pemikiran untuk bergantung pada Allah. Kefahaman ini boleh mengakibatkan penafian terhadap nilai kebergantungan manusia terhadap Islam dan memperlihatkan Islam ini sebagai agama yang susah. Manusia yang mendukung sifat humanisme ini disifatkan sebagai manusia yang tidak mempunyai nilai moral sejak kecil dan berperangai baik dan tidak langsung berpegang dengan mana-mana ajaran agama dan tidak percaya kepada Tuhan apalagi Allah SWT. Assalamualaikum and hi, nama saya Izzati Syamimi binti Muhammad Jamil dan saya akan bentangkan tentang langkah-langkah untuk menangani gerakan-gerakan liberalisme ini. Baiklah, langkah yang pertama adalah bahan yang mengandungi unsur liberalisme haruslah diharamkan dan juga dirampas. Selangor telah mewartakan fatwa pemikiran liberalisme agama bahawa fahaman liberalisme adalah sesat dan menyeleweng daripada Islam. Dalam fatwa tersebut, Selangor juga menyatakan bahawa mana-mana bahan yang mengandungi unsur ideologi ini haruslah diharamkan dan juga dirampas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM harus menyekat laman rangkaian sosial ideologi ini dan mana-mana individu yang terlibat mestilah bertaubat dan kembali kepada landasan Islam. Diikuti dengan muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah dan juga mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka. Baiklah, langkah yang kedua adalah pemantauan media sosial dan penerbitan buku. Menurut Datuk Husin Munawi yang merupakan pengerusi Majlis Agama Islam Selangor iaitu MAIS, sebanyak 582 aktiviti yang melibatkan sesi penjelasan, seminar, konvensyen, risikan dan siasatan telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor iaitu JAIS. Bagi mencegah fahaman liberalisme ini, pemantauan media sosial dan penerbitan buku berkenaan fahaman ini juga turut dilaksanakan bagi mencegah fahaman liberalisme ini daripada terus berleluasa di Malaysia. Langkah yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan utama. Sebarang keraguan yang kita temui dalam urusan agama atau perkara yang berkaitan dengan hukum hakam agama, kita perlu menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan yang pertama. Ini kerana Allah SWT tidak menurunkan Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa tujuan, malah menjadikannya sebagai rujukan dan panduan hidup hambanya di muka bumi ini. Bukan setakat di Selangor sahaja, di Johor juga Tosrin Jarvanti yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri turut mengatakan bahawa keadaan masih terkawal namun pemantauan tetap harus dilaksanakan. Dan langkah yang terakhir adalah pendakwah masa kini boleh melakukan strategi dakwah. Agensi-agensi agama serta pendakwah masa kini boleh melakukan pelbagai pendekatan, usaha dan juga strategi dakwah dalam menangani ancaman aliran pemikiran liberalisme. Sama ada di peringkat kawasan penempatan sehinggalah ke peringkat nasional. Pihak masyarakat perlu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam daripada guru-guru agama yang mempunyai tauliah dan berautoriti. Dengan itu, dapatlah menjadi benteng daripada terpedaya dengan corak pemikiran Islam liberal tersebut. Peranan yang efektif juga perlu dimainkan oleh masyarakat. Sikap accountability pada agama dan ambil tahu bukan sekadar untuk diri sendiri, malah saling mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya gerakan liberalisme ini dan betapa pentingnya untuk kembali dan memahami ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian. Ancaman terhadap
serangan aliran pemikiran Islam liberal juga tidak ubah seperti masyarakat jahiliah moden yang ingin memisahkan manusia daripada ajaran sebenar Islam. Bagi mencapai matlamat tersebut, benteng keimanan umat Islam perlu dikukuhkan serta setiap masyarakat perlu didedahkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan ataupun yang berkaitan dengan agama Islam ini. Jadi, pelbagai aspek termasuk bentuk-bentuk serangan musuh dalam menghancurkan agama Islam seperti ancaman aliran pemikiran seperti sekularisme, humanisme ataupun liberalisme dan lain-lain. Dengan berbekal ilmu-ilmu tersebut, masyarakat akan lebih berhati-hati dan berwaspada untuk menerima sesuatu ideologi dengan sewenang-wenangnya. Dan hal ini akan menyebabkan mereka lebih berhati-hati untuk mengetahui ataupun mengambil perkara itu sebagai satu isu ataupun satu perkara dalam kehidupan mereka. Selain itu, hal ini juga merupakan langkah yang sangat baik demi membentuk umat Islam yang cemerlang, sama ada dari segi fizikal ataupun spiritual juga. Sentiasalah berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah kita.